Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak tengok cerita SUV sikit lah. Kita tengok dalam lingkungan tawaran daripada Toyota ni, ada produk yang compact, sederhana dan besar. Yang compact tu ialah Toyota Rush. Yang besar tu ialah Land Cruiser lah. Dan di tengah-tengah tu ialah Toyota Fortuner. Tapi sebenarnya kan Toyota Fortuner ni dia SUV ke ataupun 4x4. Pasal kalau kita tengok Toyota Land Cruiser tu, ianya lebih ke arah 4x4 daripada SUV. Walaupun sekarang dia dah sangat mewah dan ada versi Lexus, tetapi dalam minda saya lah masih lagi nampaknya sebagai sebuah kenderaan 4x4 yang sangat lasak. Mungkinlah untuk Fortuner ni Toyota cuba menawarkannya sebagai sebuah SUV kerana ia menawarkan image yang lebih premium. Dalam hal ni tak ada malunya sebenarnya kalau Toyota menawarkan Fortuner ni sebagai 4x4 ataupun mungkin sebagai satu SUV yang lebih selesa bergelumang dengan lumpur, tetapi masih mempunyai keanggunan untuk balik dan nak pergi berpesta kat hotel-hotel mewah di bandar ke kan. Model yang ada sekarang ni adalah jauh lebih canggih dan lebih selesa dan lebih moden daripada produk yang mula kita nampak pada tahun 2004 dulu. Jelaslah Toyota sedang fokuskan kepada kemewahan dan ciri-ciri moden untuk Fortuner ni, tapi persoalannya sama ada pembeli Fortuner itu dia lebih mementingkan kereta yang lasak ataupun kereta yang canggih. Model yang kita bawa hari ini ialah Toyota Fortuner 2.8 VRZ. Ini enjin terbaru mereka menawarkan 2.8 liter dan direct injection, mempunyai kuasa yang agak banyak juga, iaitu 207 PS dan 500 Nm torque. Kalau dulu Fortuner ni antara kenderaan SUV yang terasa sedikit lemau lah. Mungkin spesifikasi enjin tu tidak cukup berkuasa, tapi sekarang dengan enjin baru ni, ini sudah banyak berubah. Bila kita tengok secara asasnya Toyota Fortuner ni dia berkongsi platform dengan Hilux. Ini bermaksud dia hanya sebuah kenderaan yang duduk di atas sebuah kerangka tangga ataupun ladder frame chassis dan berkongsi enjin dan juga sistem pacuan dengan Toyota Hilux. Mungkin orang kata ini alamak kongsi dengan pickup truck, tetapi ini bukan kelemahan kerana Hilux itu adalah sebuah legenda dan terkenal dengan kelasakannya. Jadi dengan menggunakan ataupun berkongsi platform dengan Hilux, Fortuner ini dengan secara automatik mempunyai kelasakan dan daya tahan yang sama seperti adiknya yang sudah terkenal tu. Toyota banyak sudah mengubah segala apa yang mereka lakukan untuk menepati imej baru mereka dan juga filsafah Toyota New Global Architecture yang bukan saja menawarkan ciri-ciri terkenal biasa Toyota seperti kelasakan dan ketahanan, tetapi juga kini menawarkan kejituan pemanduan dan juga keselesaan dan kemewahan kepada penumpang. Salah satu kelemahan zaman generasi pertama tu memang dia masih lagi rasa macam sebuah 4x4 lah, dengan dia punya keselesaan yang kurang, melantun-lantun bila kita melanggar permukaan tidak rata dan jalan yang bergalun. Semuanya memang rasa macam sebuah kenderaan yang sesuai untuk kegunaan komersial. Perubahan yang paling besar kita nampak adalah semasa kita memandu Toyota Hilux, di mana dulu kalau kita kata Toyota Hilux ni spring keras melantun-lantun, tapi sekarang tidak. Hilux yang terbaru ni mempunyai chassis yang agak lembut dan tahap NVH yang sangat terkawal, dan kini Hilux bukan lagi pickup yang paling keras, tapi berada antara yang terbaik dari segi keselesaan. Jadi bila kita bawa Fortuner ni, kita memang berharap ciri yang sama, iaitu keselesaan yang meningkatkan terselah di sini, dan jelas saya tidak menghampakan lah kerana tahap bunyi gegaran kekasaran ataupun NVH sangat rendah dalam kenderaan ini dan ianya rasa hampir sama macam Toyota Land Cruiser. Ini kerana salah satu kelebihan bila menggunakan ladder frame chassis ialah ada 2 kali isolation lah daripada chassis, daripada roda
ke chassis leather frame tadi dah ada isolation, bushing lah apa semua, dan daripada leather frame tu ke body juga ada isolation sekali di mana dia mounting body kat atas chassis tu. Jadi ini membolehkan gegaran dan kekasaran tu kurang masuk. Cuma sekarang talaan suspension lah, sama ada ianya cukup bagus ataupun tidak. Dan yang baru ni memang ride quality dia memang dah terbaik dah tidak sangat rasa melayang-layang, terapung-apung. Dan kali ini bila kita memandu masih lagi rasa teringin jugalah untuk bawa laju dalam selekoh, kerana dia punya pemanduan dah semakin jitu dan kita punya keyakinan terhadap kebolehan kenderaan ini untuk mengikut arahan kita agak lebih diyakini. Sistem gantungan depan kereta ni menggunakan double wishbone, dan yang belakang pula menggunakan coil spring dengan lateral rod ataupun macam panhard rod. Ini membolehkan kereta ni mempunyai pergerakan roda yang lebih terkawal dan membolehkan memberi kita steering feedback yang bagus. Dan di belakang pula apabila mereka menggunakan coil spring, ini menghasilkan satu kereta yang berasa stabil di dalam selekoh, dan saya katakan agak lembut. Memang keseluruhan kenderaan kali ini berasa lembut dan tidak melantun-lantun. Bagusnya lagi kereta ni datang dengan kotak gear 6 kelajuan dengan pedal shifter. Jadi mungkin kita tengok pedal shifter ni tidak begitu sesuai untuk sebuah SUV, tetapi sebenarnya kalau kita memandu di laluan yang agak sukar, sebagai contoh bila kita memandu mungkin naik ke Cameron Highlands ke ataupun Genting Highlands, kita mungkin mahukan lebih kawalan terhadap gear mana kita berada. Ini bukan saja untuk kita pandu laju, tapi untuk berasa lebih selesa dan selamat. Kita tidak mahu kotak gear membuat kesilapan, memberikan gear kita terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kerana itu mengurangkan rasa kawalan kita terhadap kenderaan. Ciri membrake juga bagus dalam Fortuner ni. Kalau dulu version mungkin tahun sebelum 2017 masih lagi menggunakan drum brake di belakang, bila update tahun 2017 tu semua sekarang datang dengan disc brake. Reka bentuk keen design yang kita nampak sekarang ni sudah pun digunakan semasa varian ini diperkenalkan pada pertengahan 2016 tak silap saya itu. Tapi untuk kali ini lampu yang nampak lebih nipis dan lebih agresif dengan penggunaan LED yang memberikan ini satu image yang serba moden. Secara keseluruhan boleh saya katakan bahawa muka Fortuner kali ini nampak lebih garang lah, sesuai dengan iras rupa adik-adiknya yang lain, termasuklah daripada Corolla ke Camry ke RAV4, semua kan nampak lebih garang lagi. Dan juga kita tengok di bahagian tepi, kereta ni juga nampak lebih kemas, walaupun masih lagi nampak besar dan nampak panjang, tapi ianya kelihatan lebih bergaya lah dengan pencirian ataupun kemasan-kemasan yang lebih terkini. Lampu belakang juga telah diberikan teknologi LED. Ini menjadikan kereta ni hampir keseluruhan lampu depan dan belakang LED. Jadi saiz yang besar di luar ni sebenarnya menawarkan kabin yang agak lapang jugalah. Saya tinggi 5 kaki 11, tidak mempunyai isu duduk di bahagian kursi bahagian pertama ataupun barisan kedua. Untuk pemandu, segala maklumat dipaparkan melalui 2 meter Optitron yang menghasilkan pencahayaan yang sangat terang dengan kontras yang tinggi, walaupun di siang hari memberikan kita pandangan yang jelas. Dan di antara 2 meter Optitron tu kita diberikan sebuah multi information display yang memaparkan pelbagai maklumat. Memang tentang sistem hiburan di bahagian tengah tu 9 inci touchscreen, kapasitif touchscreen, dan ini boleh menawarkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan di sini juga ia memaparkan reverse camera, dan di samping itu ia juga menawarkan panoramic view ataupun 360 view. Kita boleh melihat sekeliling kereta untuk melihat sama ada halangan ataupun apa di bahagian tepi sebelum kita bergerak. Antara ciri lain, kereta ni datang dengan dual zone climate control untuk bahagian depan dan juga untuk bahagian belakang. Jadi penumpang belakang juga mempunyai kawalan sendiri untuk suhu dan kelajuan blower. Varian ini ialah varian flagship lah, jadi datang dengan kursi kulit dengan dual tone, ada kontras design. Samping itu, kursi pemandu juga diberi penalaan elektrik. Ada 8 cara untuk kita menalanya. Macam biasa, steering ni kita tengok ada macam-macam butang kawalan. Sebelah untuk adaptive cruise control dan sebelah lagi untuk paparan maklumat tentang sistem hiburan dan juga telefon. Jadi sistem kali ini menawarkan adaptive cruise control level 1 lah, iaitu sampai ke sekitar 30 km sejam. Dan ini satu ciri yang sangat membantu terutamanya untuk kenderaan sebegini. Maksud saya, Toyota Fortuner ni selalunya dibeli oleh mereka-mereka yang mempunyai perniagaan lah. Selalunya digunakan sebagai kereta ulang-alik jauh, jarak jauh. Mungkin nak pergi naik ke utara selatan banyak, melalui lebuh raya banyak. Jadi untuk perjalanan jauh macam ini memang sangat membantu untuk mengurangkan kepenatan apabila kita memandu dan juga kebosanan.
lalu di depan salah satu lagi ciri menarik yang kita ditawarkan sebagai option untuk kereta ni ialah wireless charging. Jadi wireless charging ni selalunya kita ada macam pad letak kat bawah kan, tapi untuk variant kali ni diletakkan dalam satu konsol. Di kotak tengah tu ada satu slot yang kita boleh masukkan telefon kita. Di situ ia akan duduk untuk mengecharge. Jadi kalau awak mempunyai telefon yang ada fungsi wireless charging, dah tak perlu lagi fikirkan sama ada nak ada USB ke, USB-C ke, kabel tak kena ke, apa ke, letak aja di situ dia akan charge. Antara ciri keselamatan lain yang saya suka ialah blind spot monitor. Blind spot monitor ni antara satu ciri yang memang penting sebenarnya. Macam biasa blind spot monitor ni bila ada benda di titik buta kita, ia akan lampu akan menyala dan juga akan ada keluar bunyi amaran lah untuk mengingatkan kita supaya tengok itu. Tapi masih lagi memerlukan kita tengok lah. Cuma lampu yang menyala di cermin sisi itu boleh menarik perhatian kita sikit lah, tetapi kita kena ada kepekaan atau kebiasaan menggunakan side mirror dan juga signal. Ini satu dia lah. Satu kelemahan Toyota Fortuner ni ialah dia tak boleh paksa kita guna signal ataupun side mirror. Tapi ini kelemahan yang ada pada semua kereta dalam dunia. Seperti kereta-kereta flagship Toyota yang lain, Fortuner ni datang dengan 7 beg udara. Toyota akan sentiasa letak satu beg udara tambahan, iaitu di bahagian lutut pemandu. Kenapa ada beg udara di situ? Kerana apabila kita mengalami pelanggaran yang teruk, ini dalam keadaan kes pelanggaran kelajuan tinggi, ada kemungkinan lutut kita akan belaga dengan bawah dashboard ni, terutamanya untuk mereka yang tidak memakai tail pick yang keledar dengan ketat. Bila kita lutut kita belanggar dashboard tu, kecederaan lutut tu satu, tetapi juga boleh mematahkan tulang peha, dan yang keduanya mematahkan tulang pinggul yang lebih menyakitkan. Dari sini awak boleh tengok, ni kursi ni larasan saya. Ada ruang satu penumbuk lagi depan lutut, so tak ada isu lah tentang ruang. Dan ruang kepala juga okey, ada 4 jari boleh masuk di atas kepala saya, kerana ruang bumbung ni dia melengkung macam ni ya. Sini dia tinggi, ni rendah, ni tinggi balik. Saya tak tahu kenapa macam ni, mungkin ada aircon blower lalu sini lah kan, ada blower duct kat sini. Jadi ceritanya saya kalau duduk tengah-tengah ni memang tinggal satu jari je lah kan, kepala belaga lah dengan bumbung ni. Jadi ruang tengah ni tak sesuai sangat untuk orang tinggi, tapi kalau saya duduk tepi ni tak ada isu lah. Untuk Fortuner ni dia punya clearance dengan kepala saya ni ngam-ngam lah. So sikit lagi kalau betul tu ngam-ngam lah, dia masuk lah, tak terantuk kepala. Tapi hari tu saya parking dekat tepi jalan, jadi jalan tu tinggi sikit. Saya main pung kena kepala elok lah. Aduh, pening, benjol lah, bengkak lah. Jadi kena ingat lah, benda ni dia tak tinggi sangat lah, tinggi ngam-ngam macam kepala kita lepas. Bila parking kat tebing, kena tunduk sikit lah. Selain daripada ciri-ciri ni, barisan ketiga ni juga mempunyai ruang yang sesuai untuk hanya kanak-kanak yang berumur mungkin 12 tahun ke bawah lah. Kalau dewasa boleh duduk kat belakang ni, bukan tak boleh, kerana kursi barisan kedua tu boleh digerakkan ke depan. Dia ada split 50-50 dan juga boleh digelongsorkan ke depan. Tetapi itu pun untuk perjalanan jarak pendek lah, kerana kursi barisan ketiga tu duduk agak rendah dengan lantai, berbanding dengan lantai. Ini menyebabkan lutut kita tinggi seperti mencangkung dan menjadikan agak penat untuk perjalanan jauh. Toyota juga menawarkan dashcam depan dan belakang sebagai optional lah untuk semua Fortuner. Semua kenderaan mereka kita boleh minta untuk beli sekali. Perakam video depan dan belakang semakin penting kerana trafik makin banyak dan ramai orang makin banyak yang seolah-olah memandu kereta dalam keadaan tidak menumpukan perhatian. Banyak tersangkut dengan peranti. Jadi apa yang adanya sekarang ni akan membantu kita sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran. Juga banyak sekarang ni penunggang penghantar ataupun delivery rider yang mengejar masa, dia mengejar trip. Jadi mereka kadang-kadang menunggang nak agak bahaya. Cuma kita tak nak disalahkan walaupun ini bukan kesalahan kita. Lagi satu ciri keselesaan yang ada pada Fortuner ni ialah rear automatic tailgate lah. Maksudnya kita boleh tendang kat bawah tu dan dia boleh terbuka. Ini juga optional lah.
Jadi secara kesimpulannya pada saya, mereka yang memilih Toyota Fortuner ni memang masih lagi mengutamakan kenderaan yang lasak dan mempunyai ciri-ciri off-road. Tetapi siapa yang tak nak keselesaan, betul tak? Jadi Toyota pun fikir, saya rasa dah kenderaan ni dah lasak, dah memang lasak dah terbukti, semua orang pun tahu, tak payah nak cerita, tak payah nak sembang. Tapi apa kata kita tambahkan dengan ciri-ciri kemewahan. Dan saya rasa ini menjadikan Fortuner yang terbaru ni antara SUV yang mempunyai package yang cukup sesuai untuk mereka yang melakukan perniagaan kecil dan sederhana dan memerlukan kenderaan untuk yang high mileage driving dan kerja lasak, tapi masih lagi mempunyai keselesaan untuk kegunaan keluarga di hari-hari lain. Jadi antara kelebihan Toyota Fortuner ni ialah ia memang betul-betul tahan lasak, juga ianya tahan lama. Tahan lasak tu maksudnya reliable lah, tahan lama tu maksudnya durable lah, dan juga ia mempunyai rangkaian bekalan alat ganti yang cukup banyak merata Malaysia, senang nak dapat alat ganti. Yang satu lagi penting, dia punya harga terpakai masih lagi kukuh lah. Jadi kita duk cari jugalah dekat website-website yang menawarkan kenderaan terpakai ni. Jadi kita boleh tengok model generasi pertama iaitu dari 2005 sampai 2010 masih lagi ditawarkan pada harga paling murah saya nampak pun 30,000 dan paling mahal 50,000. Kalau nak tanya saya apa kelemahan Fortuner ni, kalau dulu kita kata kelemahan dia ialah bunyi bising dan refinement kurang, tapi macam saya cakap tadi, kereta ni sekarang dah tak ada masalah itulah. Yang kedua, mungkin orang kata sistem gantungan ride quality spring keras. Macam saya cakap lagi sekali, kali ini dah tak teruk macam dulu. Malah saya kata ini antara yang terbaik dalam kelas SUV 4x4 jenis macam ni. Kalau dulu kita kata kuasa kurang sikit kereta ni, tapi dengan enjin 2.8 ni dah tak ada masalah lah. 500 Nm torque sudah cukup untuk memberi kita ketangkasan yang diperlukan. Cuma yang tak dapat nak bantu ialah kerusi barisan ketiga lah. Ini semua kereta mempunyai masalah yang sama. Kerusi barisan ketiga ni sesuai hanya untuk penggunaan kadang-kadang lah, ataupun mereka yang punya anak-anak yang berumur bawah 12 tahun. Varian VRZ ini mempunyai harga RM203,183. Jadi harga tersebut bukan harga yang murah, tetapi segala spesifikasi tambahan yang kita dah tengok pada kereta ni dan tahap keselesaan dan kemewahan yang telah ditawarkan menjadikan ianya satu harga yang agak munasabah untuk sebuah SUV yang mempunyai keupayaan off-road sebenar. Jangan lupa kereta ni ada deflog semua. So kalau awak jumpa laluan-laluan yang lasak, berlumpur, mungkin sampai nak masuk ke laluan balak pun tak perlu takut. Ini memang boleh. Inilah adik Land Cruiser, dan adik Land Cruiser ni saya rasa mempunyai keupayaan yang lebih kurang sama dengan abang dia. Walaupun mungkin yang Land Cruiser tu datang dengan pelbagai lah, drive mode gravel lah, snow lah apa. Yang ni tak ada, tapi dia mempunyai pilihan lah untuk 4-wheel drive dan juga ada deflog. Okey, sampai situ aja review kita untuk Toyota Fortuner kali ini. Dan pada saya ini adalah salah satu produk daripada Toyota di mana ia telah dibangunkan secara evolusi, di mana yang mula-mula tu kenderaan yang sangat basic, dan sampai sekarang bila kita dapat ini satu kenderaan yang canggih dan penuh dengan kemewahan, tetapi masih lagi mempunyai harga yang kompetitif berbanding dengan produk-produk lain daripada Eropah dan juga Jepun. Kalau awak suka video, tolong kita tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Mana tahu ada peminat nak cari Fortuner sebiji. Dan kalau boleh tekan butang subscribe dan butang loceng sekali supaya dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.